kena tengok news dulu sebelum kita tengok muka CPF. Tak apa, tak tengok muka dia. Tak mahu Malu. tak malu Tak lah. mau, tak mau, Aduh. bukan malu Zipan, bukan malu. Tak layak pun Zipan, trading MC ni siapa tak tengok lah. Oi, janganlah Cik, gitu. ayat sedih Zipan, Ayat ayat sedih. Tapi sekali bagi signal 10 kena. Allah Akbar. 10 kena stop loss kan TV. Itu saya tak mahu kan. Aduh. Okey tuan-tuan, Okey, saya ulang balik siapa yang ada sebarang pair untuk kita analisa sama-sama, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah kita akan lihat ya. Okey, untuk scanner major pair dan juga GJ, kita dapat lihat price sekarang ni sideways. Tak nampak pergerakan dan bacaan yang terkini kita dapat USD boleh kata strong lah. USD boleh kata strong disebabkan peperangan ni. Tengok Euro USD ni dia buat mother candle. Banyak candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 candle dalam mother candle ni. Ini menunjukkan dia berpotensi besar untuk terbang lah. Euro USD ni ada potensi besar untuk terbang sebabkan mother candle buy yang kita nampak kat sebelum ni. Sebenarnya GU pun sama, ada mother candle masih belum break. Jadi tuan-tuan ada peluang untuk dia terbang lagi. Walaupun bacaan dia negatif 0.78% pada hari ini, insya-Allah dia boleh terbang. Sebab ada mother candle ni dia masih belum break. Ini buy yang solid lah bagi saya. Kita stop loss nipis. Seterusnya kita ada UJ dia naik sebanyak 0.42%. Memang tak ada peluang untuk kita re-entry lagi. Biar pergi dulu. USD CHF kita tengok ada bentuk sideways. Ini elok kita sell. Elok kita sell lah. Bukan saya kata apa. Bukan sell apa. Ini sebab apa? Dia bentuk macam graph scene. Graph scene. Matematik tu. Dia posisi macam tu, insya-Allah dia seterusnya kalau betul lah prediction kita, dia akan turun balik cari kita nampak lah. Ini makan sideways lah kita panggil. Sama dengan yang UCAT, dia naik turun sebatang, naik semula, turun, naik. Ini kalau sekiranya dia turun balik, dia akan buat macam U-shape lah, dia akan copy. Jadi USD pun dah nampak dia macam bentuk gelembung ni. Orang boroi tengah tidur. Dia terus banyak negatif 1.37%. Menunjukkan USD sangat strong. Sama juga dengan NZD USD, tapi NZD lagi kuat lah pada USD. Tengok ni pembentukan dia tengah tidak lagi sama dengan UD sebab dia paling kebang. Untuk DJ pula nampakkan dia nak terbang lah supaya DJ ni. Tengok dia buat mother candle dan juga ada banyak kain-kain kecil kat dalam ni dan ikutkan dia sudah break lah kawasan resistance, anytime dia boleh terbang. Jadi kalau saya nak entry malam ni, saya entry Euro USD dan juga GU. GJ pun boleh entry buy. Ketika pair ni saya boleh entry buy. Yang lain dia share boleh entry sell lah. Kalau tengok berdasarkan scanner ni saja. Itu dan TP kita di kawasan support. Untuk Euro USD mungkin kita tengok time frame besar lah untuk TP. Dia nak pergi sampai mana? Kita cari resistance cukup, time frame banyak. Untuk berita pula pada minggu ni, hari Isnin dan hari Selasa, dia ada sebarang news. Betul ke ni? Apa ni? Senin Selasa tak ada berita. Mungkin ada low impact news lah. Tak ada medium impact dan high impact. Pada esok 6 subuh pagi waktu subuh kita ada Bank Australia untuk berucap high impact news untuk ED trader. Siapa yang trade Australian dollar berhati-hatilah pada 6 suku pagi ni boleh close. Sebelah malam esok ada high impact news job opening yang forecastnya akan lebih baik daripada previous. Sekiranya lebih baik daripada previous, betul-betul data yang keluar warna hijau, USD jangka kembali strong. Dan untuk minyak pada siapa yang trader minyak 11.30 malam, tuan-tuan boleh berhati-hati. Yang mana crude oil inventories dijangka berkurang, negatif 1.1 M bertambah lah maksudnya. Negatif 1.1 million. Sebelum ni negatif 2.26 tak cukup. Ni dia tambah lagi, kurang sikit lah. Okey, ni untuk cover peningkatan minyak yang mendadak lah disebabkan peperangan ni. 120 lebih saya tengok tadi. Si Wes. Mendadak kan mendadak. Dengar macam mendadak. Serius. Dia ni nak kena tambah cawangan sebab tak cukup cawangan dah tu. Saya nak bagi pendengar-pendengar kita buka mata apa dia tu? Apa dia? Sebab ni macam Okey, nak trade kan apa tu Dah Zipan kata tadi macam orang tidur pun boroi. Itu tidur tu Okey lah. Alah, mampus sikit marah. Tak ada marah Saya tak marah yang apa nak kahwin kot.
Nak kahwin tu Betul-betul. sensitif sikit. Saja si Fuad, trader muda kita ni kita bagi tune sikit si Fuad, bagi Bagi lepas tune trade sikit. banyak sikit. Tapi kan bagi lepas trade banyak sikit nak kahwin kan. Betul. Cover. Aduh, okay, sorry kacau. Potong line. Betul lah. Hari Khamis ada Media Impact News 2 pagi. Year 10 year bond auction ni mungkin dia effect gold biasanya. Tapi Media Impact tak biasa tak kuat sangat. Dan pada 8.45 malam untuk ada news Euro, main refinancing rate dan monetary policy statement. So monetary policy statement kita tengok dia punya action dia akan ambil pada 8.45 malam esok. Berhati-hati. Hari Khamis. Dan pada 9.30 malam ada Big Impact News, ECB press conference, dan juga CPI, bacaan CPI akan keluar. Jadi bacaan CPI dijangka positif untuk USD. So mungkin kerana data yang keluar untuk USD ni positif, USD akan kembali strong. Hari Jumaat ada juga banyak high impact news, terutama untuk AUD, CAD dan USD. So berhati-hati pada Jumaat ni kepada trader-trader sekalian. Jadi berita sentimen masih peperangan pasal banyak perangan. Kita dapat tengok market sangat-sangat volatile. Berhati-hati tuan-tuan trade, letak stop loss. Kalau dah untung jangan lupa letak BE. Mana tahu kadang-kadang tu dia breakout, kadang-kadang tak jadi apa. Kadang-kadang dia batal balik sebab nama pun volatile. Alright, jadi saya akan pass ke C4F untuk tengok currency mana yang strong pada malam ni untuk kita sama-sama trade kalau dah set up. Okey, terima kasih C4S untuk Forex Factor So saya akan share tentang macam biasa untuk currency strength. InsyaAllah mudah-mudahan mana tahu ada yang membantu kan. Okey, so untuk currency strength kita, kita boleh lihat banyak hijau daripada merah hari ni kan. Banyak hijau daripada merah. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Okey, untuk Euro USD. Euro USD kita ada nampak positif kepada Euro lah, positif 0.58 Kita nampak positif pada Euro, maksudnya USD nampak melemah lah berbanding Euro. Okey, dan agak strong sebenarnya sebab positif 0.58. Okey, jadi di situ kalau tuan-tuan lihat, dia berada pada area support yang pada saya sangat kuat lah. Nanti kita akan tengok graf untuk Euro USD. Support yang sangat kuat di mana momentum kenaikan dia itu sudah ada. Okey, tetapi tidak mustahil dia boleh turun juga. Okey sebenarnya. Okay. Alright, untuk GU positif 0.04 bermaksud dia tak tahu nak pergi mana lagi. Jadi kita tak ada nak kata GU kuat, GBP kuat ataupun USD kuat. Sebab kalau tuan-tuan lihat dekat bawah tu, dia sudah break satu level support tau. Kemungkinan untuk dia turun lagi tu ada. Kemungkinan untuk dia membentuk continuous pattern candle tu ada. Macam tu. Alright, untuk UJ, kita sekali lalu je positif 0.37%. Bermaksud USD lebih kuat daripada JPY. Okey, kalau tuan-tuan lihat candle di atas kan. Kalau candle kita tengok candle bullish candle, kalau dia close dengan merah bermaksud dia sudah break dominant candle merah. Okey, maknanya insya-Allah dia akan cuba sampai ke 116. Okey, tetapi 116 dan kemungkinan besar untuk dia patah balik tu agak tinggi Okey. Alright, untuk minyak sangat-sangat dahsyat tuan-tuan, positif 4.14%. Bermaksud kalau candle itu close dengan candle biru, dengan candle hijau tu kan, candle bullish kan, maka dia akan naik lagi lah minyak ni insya-Allah. Alright, untuk UK positif 0.03, sama juga macam GU tadi, lebih kurang kan. Jadi kenaikan dia tu kita tak tahu kekuatan USD berbanding CAD tu kita tak pasti sebab apa dia tidak close lagi candle itu. Dan di mana sekarang ni berada di area resisten yang sangat tinggi. Kalau tuan-tuan parti belah hujung sana, dia ada candle kapit, betul-betul line 1.2824 tu ada satu candle kapit di belakang sana, menyebabkan area itu menjadi resisten yang sangat tinggi. Okay, jadi sekiranya dia boleh break resisten tersebut, maka dia akan fly pergi 129.5. Tetapi kalau dia tak boleh break candle kapit tersebut, maka dia akan turun balik mencari support yang terhampir, iaitu di level 1.26 semula. Okey, macam tu. Okey, U-share positif 0.29 USD tengah kuat sikit Sekiranya dia break dengan dominant candle. Kiranya dia break dengan bullish candle, maka insya-Allah cabaran kalian untuk dia naik tu adalah sangat tinggi lah. Tetapi di atas itu ada satu resisten yang pada saya sangat-sangat kuat, iaitu di level 0.93.
Kalau tuan-tuan tarik, kalau dia boleh break level 0.93 bermaksud dia boleh naik lagi tinggi Dia boleh naik pergi lagi tinggi. Bermaksud dia dah break area Fibo 100%. Bermaksud dia boleh pergi lagi jauh. Okey. Macam pun kita kena tengok graf. AUD USD negatif 0.36%. Bermaksud USD lebih kuat daripada AUD. Okey. So bermaksud kalau kita lihat dekat situ tuan tengok kan. Candle itu dia boleh turun lagi. Sebenarnya dia boleh turun lagi. Dia boleh turun sampai level 0.725. Tak banyak dah dia boleh turun. Area situ dia akan buat picak, dia nak picak mana nak naik ataupun nak turun lagi. Okey, tapi insya-Allah sekarang ni sampai scalping dia boleh turun lagi sampai level yang terhampir lah, tak jauh sangat pun. 0.725. Okey, untuk gold memang naik menjana, Betul lihat dia naik dengan 3 candle macam tu, 3 bullish candle. InsyaAllah tuan-tuan keadaan sekarang nampak menunjukkan kekuatan berada pada gold tu dia boleh pergi lagi. Okay, dia boleh pergi lagi. Tapi kita kena lihat juga lah sebab peningkatan dia tu sangat dahsyat. Mungkin juga dia akan retest semula dahulu di bawah. Okay. Alright, untuk NU, NZD, USD. Okay, dia positif 0.19%. Bermaksud dia tak tahu. Tak kuat mana pun, dia tak tahu nak pergi mana. Jadi pun bullish candle, bullish dominant candle tu tak ada satu candle lagi yang dah mampu break ke atas. Okay. Kalau dia boleh break bullish dominant candle, kalau tuan perasan tu, bullish dominant candle tu sebenarnya dia punya puncak tu sama sebelah sana dia satu area resistance yang sangat-sangat kuat lah. Pada saya untuk break tu ada, tetapi untuk nak patah balik pun ada lagi kuat pada saya lah. Euro GBP positif 0.53%. Bermaksud euro memang tengah kuat sekarang tuan-tuan Okey, bermaksud kalau dia close dengan candle bullish, insya-Allah dia akan sampai ke level 0.84 dan juga mungkin boleh sampai 0.845. GJ positif 0.39%. Bermaksud GJBP lagi kuat pada JPY, betul tak? Tetapi positif 0.39 agak sederhana kekuatan dia. Agak sederhana kalau dia nak naik sekalipun dia akan boleh pergi kepada 152.5 sahaja. Okay, kemungkinan untuk dia turun tu ada tuan-tuan. Alright. Bitcoin Bitcoin kita tengok ada positif 0.5. Bitcoin pun tengah menunjukkan positif tetapi belum satu lagi pun break dominant candle yang sebelah dia tu. Bearish dominant candle. Okay, so kita tengok apa yang kuat sekarang. Euro memang tengah kuat USD maintain tengah-tengah, NZD nombor 2, GBP diikuti dengan AUD ke belakang. Selalunya AUD ni dia akan himpit dengan NZD. Tapi kali ni nampak ke belakang. Apa-apa pun boleh berlaku. Dalam chart ni apa-apa pun boleh berlaku. Okay? Barang kalian tu boleh berubah. Kadang-kadang kita kena hati-hati. Boleh tahu tu. Mantap Sufai. Mantap. Coy. Mantap coy. Okay, terima kasih Sifat F. Jadi insyaAllah kita akan dapat sedikit idea untuk kita trade apa malam ni. Dan seterusnya kita akan tengok indeks dolar dulu apa yang kita dapat untuk indeks dolar. Macam mana chart pattern dia untuk indeks dolar ni. Baik, tuan-tuan, indeks dolar kita nampak price dah buat breakout dan apa kita nampak di H4 ni adalah satu mungkin peluang untuk dia patah balik. Sebab apa saya kata patah balik? Kita kena lihat. Ini satu kenaikan yang dahsyat. So kalau kita tengok di time frame lebih kecil, dia dah cukup syarat untuk patah balik. Sebab apa saya kata dia boleh patah balik? Kat sini dia sudah buat macam lengkungan sekejap untuk dia retrace. So kalau siapa yang trader yang menggunakan chart pattern, dia faham lah ini pembentukan scallop. So bentukan scallop kita kena tunggu dia breakout ke bawah untuk dia jadi satu sell. Misalnya dia akan jatuh breakout macam tu, dia akan sama jadi sell. Tapi untuk pastikan tuan-tuan beli sell, kena tunggu dia confirm dengan satu candle bearish yang breakout dekat candle ni. Biasanya dia akan jadi sell kat sini, mungkin dia akan retrace maksimum ke sini tapi dia tak boleh close kat atas ni. Sekiranya dia close di atas ni, dia akan jadi satu buy yang timeline resistance ni. So apabila dia berlaku pullback macam ni, next target kita adalah di kawasan previous resistance. Sebab apa, ini satu breakout yang dahsyat. Lepas dia berlaku breakout, dia akan jadi satu kenaikan. Jadi untuk satu kenaikan yang selepas ni kita jangka dia retrace sampai ke area-area previous resistance di sini. So previous resistance, breakout, dia tak sempat close gap dan price turun naik dan kita jangka dia boleh buat pullback sekejap lah.
Dan biasanya sampai sini kita akan dapat lihat satu reaction yang menunjukkan dia nak naik ya. Mungkin kat sini dia buat double bottom ataupun dia buat pembentukan orang kata apa? Pembentukan yang macam head and shoulder terbalik dekat sini sebelum dia sambung naik. Dan kita kena berhati-hati sekiranya price ataupun indeks dolar ni dia turun melebihi area yang saya tanamkan ni. So dia akan break kawasan resistance key zone ni, dia akan cari kawasan support yang seterusnya. So support yang seterusnya kita boleh jangkakan dia muncul di area-area sini lah, area kena kapit, area-area yang pernah berlaku gap, kat sini dia akan jadi. So sekiranya dia bangkit dia berapa break ke bawah, dia akan dia reject di kawasan ni, area kita untuk entry sell, dan TP kita adalah di kawasan support. So indeks dolar ni kita tak trade, biasa kita tak trade indeks dolar, kita akan trade pair-pair lain macam gold, macam currency lain lah. Untuk gold, ini saya nak sentuh sikit. Tak nampak gaya-gaya dia nak patah balik. Alhamdulillah signal yang kita share pada tempoh hari dah TP Alhamdulillah. lebih-lebih pula tu ZFM. Alhamdulillah. Amboi. Melampau pula dia kali ni. Time ada TP tu kita tak padam. Tak apa, tu bagi semangat, bagi Tak apa. semangat. So untuk gold, bagi saya peluang untuk dia patah balik adalah sangat tipis. Untuk kita top up buy pun tak nampak stop loss kita sebenarnya. So di daily ni saya tanda trend line di daily. Tuan-tuan boleh nampak sendirilah kenapa saya kata boleh buy. So dia break belik kawasan trend line ni, dan dia akan cuba test maksimum ke kawasan resistance kita dekat sini ya. Daily resistance paling tinggi sangat-sangat dahsyat ni di 20.47, 20.74 hingga ke 20.50 kat situ. Dan untuk the night memang banyak peluang, memang ini breakout terbaru. Ini candle yang kita gemar juga untuk pakai di daily. Kita dapat lihat candle macam candle apa ni? Candle kapit. Ini mother candle lah. Mother candle dia break, dan dia bila berlaku breakout tu dia akan naik ke atas. Ini dan next target kita price boleh sampai ke 20.60 hingga ke 20.75. Ini target lebih besar. Target lebih kecil memang satu breakout pada pukul 2 petang tadi. Mungkin berita ada news petang berita, dan dia buat price dah patah balik ke area resistance yang dia break sebelum ni. Berapa kali dia cuba patah balik. Tuan-tuan sempat scalping buy kat sini, insya-Allah tuan-tuan dah boleh letak BE. Dan tunggu saja dia naik sampai 20.50. Di time frame lebih kecil kita tak nampak entry buy. So kalau tuan-tuan nak entry buy pula, tuan-tuan nampak resistance ni, pastikan dia masuk dulu ke atas. Macam ni lah SOP dia. Biasanya dia akan jadi sebatang dulu, dia akan retest balik. So tuan-tuan kena pastikan dia break dengan body sebatang dulu, letak buy limit. InsyaAllah dia akan patah balik. Sebab ni time lebih kecil, apa-apa boleh jadilah. Kadang-kadang dia test sampai bawah, ni tak ada rezeki lah tuan-tuan. Tapi kalau dia mampu break ke atas, sini kita boleh buy limit, dan insyaAllah dia boleh terbang lebih jauh lah sampai ke atas ni. Okay, ini tunjukkan price boleh naik lagi lah. Tapi kita kena pastikan price break dengan body di area yang saya tandakan ni. Sebab apa? Sebab ini ada peluang untuk, kalau dia tak mampu close dengan body, dia boleh buat pattern double top. Double top kita tak mahu tengok. Double top macam mana kita nak tengok double top? Double top ni macam huruf M. Contohnya ini ya. Ini top yang pertama, ini top yang kedua. Walaupun momentum break ni kuat, tapi apa yang berlaku adalah dia turun dulu sekejap untuk test untuk dapatkan candle kapit kat sini. Okay, candle kapit kat sini, baru dia bounce balik. Ini antara tips untuk trader gold lah. Sebab tu kita kena tunggu body close, batang, dan lepas dia close macam ni, ni confirm solid break, dan ini kita punya entry level kita kat sini lah. Key level untuk kita entry. Sama juga dengan price action sekarang ni, insyaAllah pada mendapat saja boleh lagi break lah. Sebab perang ni tak jangkakan habis dalam masa terdekat, dan frame lebih kecil pun lebih kurang sama. Jadi tuan-tuan boleh stand by bagi saya. Boleh Sifat? Boleh, cantik Sifat. Boleh ya. Alright, Mantobun. Pas ke Sifat, aku Sifat nak buat analisa ke apa? Okay, terima kasih banyak Sifat untuk analisa gold. Okay. Mantap. Sifat sekarang dia dah minggu dah. Dia tak minggu ni dah apa. Saya bagi analisa Sifat, kalau ada keluar saya bagi. Mantap. Saja tweet sikit. Dia punya taring keluar. Nak
tolong member cover ni. Buat tahu je. Aduh. Tak apalah. Okey, terima kasih sebut. Okey, so kita akan buat nampak juga kat skrin kan? Kita akan buat USD JPY. Okey. Saya kira apa yang saya nampak okey saya buatlah. Alright. Okey, so DH4. Tuan-tuan, DH4 ni tuan-tuan, satulah saya nak beritahu bila dia berada di area sini, keadaan dia simple. Okey. Keadaan dia simple di mana tuan-tuan hanya perlu tarik Fibo sahaja. Okey, simple saja. Bila kata dia dah break level 100, insya-Allah dia akan sampai level 161%. 161% ni pun level yang cantik. Kalau tuan-tuan tengok, kita tanda lagi sekali. Garisan mendata dekat sini. Okey. InsyaAllah kita tukar color dia jadi color biru. Ni simple lah, simple trading punya teknik. Dan kalau tuan-tuan rasa boleh pakai, ikutlah kan. Kalau tak boleh pakai, tak payah ikut. Nampak ini. Jauh sekali. Cikkan dia. Kalau jauh tak apalah, tak payah tengok lah. Tuan-tuan tak ada masalah, so tuan-tuan tengok macam ni lah. Okay, dia boleh sampai level ini. Dan bila tuan-tuan nampak puncak yang logik macam puncak yang logik macam ni. Okay, tuan-tuan buat bentuk line. Bila tuan-tuan buat bentuk line, tuan-tuan tandakan beberapa puncak yang tuan-tuan rasa jadi, 1 dan juga 2 untuk tuan-tuan letak dia sebagai BE. Okay. TP tuan-tuan boleh pilih 1 dan 1. Dengan syarat dia break level 100%. Sekiranya ni ada rejection. Ini ada rejection, menunjukkan rejection agak kuat. Menunjukkan rejection dia agak kuat. Okay, nampak tuan-tuan ni pun dah reject. Tuan-tuan boleh entry sell kalau ada rejection. Okay. Tapi nampak dekat sini kekuatan dia untuk nak test 50% untuk candle kapit ni agak tinggi. So tuan-tuan boleh entry sell. Mana price current price ni, biar dia patah balik dulu. Dia akan pergi kat situ lah. Tunjuk lah tuan-tuan, dia akan tengah turun. Tuan-tuan stop kat sini je lah. Okay, buy stop ke apa kan. Okay, insyaAllah tuan-tuan cari sampai 50% lebih selamat. Tetapi kalau tengok dari segi pattern macam ni, insyaAllah dia akan sampai ke candle kapit yang inilah kalau dia akan turun. Area candle kapit yang berada 2 candle kapit. Nampak 2 candle kapit ini, area yang sangat elok untuk tuan-tuan letak sebagai take profit TP tuan-tuan ya. Okay, so insyaAllah tuan-tuan dia akan patah balik sikit dan terus tuan-tuan punya entry akan terima. So nampak dah BE pertama, tuan-tuan boleh letak dekat area sini. Okay. Macam itulah dan seterusnya. Okay. Tuan-tuan boleh letak TP dekat bawah ni tapi 50% insyaAllah dia akan sampai. Tetapi kalau dia break level 100% maka bukan rezeki kita ya tuan-tuan. Kadang-kadang ni yang dia nampak macam turun kan 50%. Nampak at least tuan-tuan letak BE. Pastikan BE kena letak. Sebab sekarang ni saya nampak rejection yang sangat kuat di mana dia ada 3 tempat resisten yang sangat-sangat kuat yang membolehkan dia untuk turun dahulu kalau dia nak naik sekalipun. Okay? Okay, itu satulah signal yang boleh saya bagi untuk malam ni. Saya akan buat NZD USD pula. Kalau yang mana sesuai, yang rasa sesuai dengan saya buat tu, tuan-tuan boleh buat, boleh ikut. Tuan-tuan boleh follow boleh follow. Seorang tak pada dia tu. Malu tu pun. Malu. Tuan-tuan tengok lah. Fibo kan macam saya cakap tadi, macam mana dapat dia break level 100, maka insyaAllah 1.8 menjadi macam tadi juga keadaannya kan. Ini sudah berlaku, okey? Sudah berlaku. Bila benda sudah berlaku, jangan pakai. Ini just saya cerita sahaja. Okey, bila keadaan jadi macam ni pula, macam mana tu keadaannya? Tuan-tuan juga boleh gunakan juga Fibo, tarik saja sampai hari ni malam dah pakai Fibo ya. Tetap sampai situ. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah candle ini supaya boleh cuba Fibo baru supaya. Oh, ada Fibo baru supaya? Boleh pakai macam mana tu supaya. Oh, wow. Nice. Supaya tekan dekat ruangan Fibo tu. Kau pilih Fibo tadi. Ini ada Fibo channel ada Fibo channel macam saluran Fibo, saluran Fib. Saluran Fibo. Saluran Fibo ada. Oh, okey. Siapa tu channel apa ada? Tanda macam magnet-magneto. Puncak tanda macam magnet-magneto. Okey, contoh Fibo juga. Macam channel magnet-magneto tapi dia jadi Fibo. Wow. Tu tanda kak. Nampak dia. Oh. Ui, kita cuba. Menarik. Kita explore sikit dalam ni. Kita explore sikit. Saya bosan kadang-kadang juga tapi saya pergi idea.
Aduh. Supaya Oh, dia macam ni. Okey, tak apa. So, macam berapa kelas yang nak join ni? RM5? dia, wait. Apa? Study dulu sebenarnya. Tak je lah. Okay, so kalau tuan-tuan perasan kan, okay, Vivo ni dia nanti kita akan tengok dia punya lebih lanjut sebab kali ni kita tengok keadaan dia. So maknanya tuan-tuan level yang dia boleh pergi macam ni, tuan-tuan boleh tengok ini untuk tuan-tuan orang nak ambil selfie cantik sebenarnya. Sangat cantik tu. 50% dia di sini nampak tuan-tuan. Semua betul lah sebenarnya macam itu sebenarnya. Mana tu lepas. So jadi Ni SOP set kan? Kira? betul. Ui, nampak betul-betul power je. Ya, saya try plug juga. Tuan-tuan. Nampak boleh share tuan-tuan. Kita cuba share tuan-tuan. InsyaAllah. Kita cuba sama-sama menggunakan teknik ini. Tadi kita akan combine dengan teknik kita yang selalu kita pakai tu. Okay, tuan-tuan share sampai ke area sini. Nampak ni level 100 ni kan. Level 100 ni. Dan tuan-tuan kita buat apa ni nampak nipis saja, nipis. Nampak. Rumit nampak. Apalah, kalau kena soalan tak ada rezeki tuan-tuan kan. Sebab dia buat soalan nipis sangat ni. Di atas sikit apa ni. Okay. So sampai level 100. Kita cuba tuan-tuan. Kita cuba. Ini just testing. Okay, terima kasih sebab. Jadi untuk Vivo ni, kita dapat signal macam ni. Okay. So kita padam sah. Kita tengok ikut teknik kita yang asal macam mana. Boleh diterima pakai tak kan. Okay, jadi kita pakai Vivo yang asal tu. Cuba saya nak tengok salah macam mana. So nampak gaya macam dia nak turun. Jadi 50% ke belum? Hampir 50%. Kalau betul-betul jadi dia power dia. So 50% insya-Allah tuan-tuan sebab ni adalah dominant candle merah yang belum mana-mana candle lagi break. Kemungkinan untuk dia turun tu ada. Okey, dan juga kalau kita perasan ini adalah satu level support support yang sangat-sangat valid. Okey, kalau tuan-tuan buka balik kepada line chart, alright, support ini adalah support yang sangat-sangat kuat, area sini betul. Area support yang sangat kuat. Ini juga adalah resistance become support yang sangat kuat. Kita boleh cuba tuan-tuan. Okey, jadi pada saya bukan kata di sini saja dia boleh cuba ni. InsyaAllah kebarat kemungkinan dia boleh pergi sampai sini. Cerita dia nak lanjutkan TP jadi panjang sikit. Okay, so nampak dah ni. So stop loss kita boleh letak atas 70% tu. Lebih selamat. Okay? Lebih selamat. InsyaAllah. Boleh sebab terang tu? Boleh sebab. Baik, saya lepas sekejap sahabat saya untuk next pair. Terima kasih Super F atas perkongsian tadi. InsyaAllah kita akan sambung tengok currency lain sementara tunggu news untuk close. Kalau saya cakap tadi lah, okay. Untuk gold memang kita tunggu dia breakout dan sekarang ni breakout pun telah terhasil. Kita tunggu dia close dan tuan-tuan boleh letak buy limit kat sini. Buy limit insya-Allah dia boleh terbang lagi. Masya-Allah. Boleh terbang lagi insya-Allah. Okay, kita tengok lagi pair lain macam tadi saya buat NZUSD saya pasal. Dan biasanya saya akan buat untuk Euro USD. Euro USD saya target sell tapi sekarang ni saya nampak satu pattern yang dia nak naik. So di H4 apa yang terjadi? Setelah sekian lama dia turun. Kita dapat lihat dia buat base kat sini . So apabila buat base ni, kat sini orang kata dekat tuan-tuan buka RSI pun tuan-tuan boleh nampak dah dia dah masuk over sold area. Compare dengan RSI. Cantik tuan-tuan. So oversold area tuan-tuan. Oversold area insya-Allah macam ni oversold area dia naik kejap kan. Area 50%. So bagi saya memang dah boleh naik walaupun dia kena sell lagi ni. Tapi bagi saya dia boleh at least boleh naik sikit lah untuk cover. Sikit sebanyak okey lah. Sikit sebanyak okey lah supaya boleh cover kan. Sikit banyak boleh cover okey lah. Dan kita punya target adalah saya suka target kita kapit ni. Macam kita kapit macam ni. Kata pasal sini ada satu lagi level ataupun pernah jadi kawasan support. Ini pernah jadi resistance . So area ni cantik untuk kita jadikan sebagai panduan. Tuan-tuan boleh tanda kat sini. So untuk buy trader tuan-tuan boleh letak dengan minimum stop loss. Kita ambil risiko sikit lah. Ini rasa bagi setup lebih daripada apa yang 2 ni sebah 1. Maksudnya kalau tuan-tuan entry buy lah ni, tuan-tuan dapat ratio cantik. Ini tuan-tuan letak dalam ini memang long term lah H4 .
80 pip untuk TP. Stop loss kita dalam mungkin di bawah sikit daripada kotak sebab kita nak limitkan kita punya risiko kita. So kita dapat dalam 2.5. 71 pip stop loss 180 pip TP. So saya jangka mungkin kenaikan ni dia akan test ke sini. Kalau tuan-tuan perasan kat sini pernah jadi kawasan support juga. Kawasan support dan belakang ni ada juga kita test mungkin. So ini bagi saya satu support yang valid. Breakout pernah kena jadi sekali at least resistant. Kalau tuan-tuan nak sell area sini, tuan-tuan boleh letak sell limit. InsyaAllah tuan-tuan boleh target balik ke kawasan support di bawah ni. 100% WP. Okay. So untuk Fibo, tuan-tuan boleh standby Fibo lah. Untuk Fibo kita akan tarik daripada kawasan double top ni. Point tertinggi, point terendah. Okay, point sebab dia downtrend, kita ambil dari point terendah. Bagi saya ini good time lah untuk kita tanam Fibo. Kita tak faham, boleh tinggalkan di ruang komen ya. Tak faham, boleh tinggalkan di ruang komen. Dari atas ke bawah. So target kita line yang saya tadakan tadi dia termasuk di dalam 23.6. Sorry, entry saya tadi dalam masih di bawah 100%. Area merah ni, dan kita target at least 50% boleh sampai. 50% kalau tuan-tuan dapat lihat pernah menjadi kawasan rejection support 1-2. Sini pun antara, kalau tuan-tuan besarkan kat sini, tuan-tuan dapatlah satu kawasan lebih besar, kawasan lebih cantik untuk kita katakan ni kawasan support, lebih support, dan dia akan jadi resistant. Tapi saya lebih gemar lah untuk kalau kita tanda macam ni. Okay, lebih kita limit kan. So antara 38.2 dan juga 50% kat sini biasanya price dia akan batal balik, dan selepas tu dia akan sambung buat penurunan. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil risiko buy, boleh. Walaupun dia tengah downtrend, saya nampak dia buat base, dan ini satu kenaikan dalam masa terdekat saya nampak. Mungkin dalam nampak logik sebenarnya, nampak logik ya. Nampak logik, dan ratio kita 2.5 memang bagi saya memang peluang yang jangan cantik lah. Tak wajar kita lepaskan. Tersyat tu. Selisih baru. Tak wajar. Jadi kalau tuan-tuan nampak price dia break atas 20 line warna merah ni. Kalau tuan-tuan tadi zoom out, kita zoom out sikit. Kita kecilkan untuk tujuan pembelajaran kita. So tuan-tuan nak nampak price break atas 23.6, 101.0973. Price break dengan sebatang. Tuan-tuan biar saja price jalan dan letak BE di sini. Ini kegunaan Fibo lah. Price jalan, letak BE kat sini. Sekiranya dia batal balik, tak apa. Itu setakat itu saja kita punya rezeki. Tapi sekiranya dia mampu naik, tuan-tuan akan dapat dalam 180 pip. Euro USD biasanya ramai trader, saya faham. Sebab ramai trader kerana sebab apa? Ramai di Euro USD ni dia punya currency, dia punya spread dia sangat rendah. Ramai trader yang gemar spread rendah ni, jadi mereka akan masuk currency macam ni. So untuk RSI di frame H1 tadi, H1 dia adalah mood buy, dan dia belum masuk oversold area. So sekiranya price masuk oversold area, tuan-tuan boleh berhati-hati, dia boleh jatuh. Tapi sebab dia mood buy, sebab tu saya bagi buy setup lah. TP kita di line yang saya tandakan tadi, InsyaAllah. Jadi untuk kita gunakan dua indikator long term, tuan-tuan boleh gunakan sebagai panduan untuk kita trade malam-malam ni. Lagi 8 minit untuk kita masuk ke jam 11, dan kita ke pair yang seterusnya. Pair kegemaran saya GU, saya bagi setup sell limit. Alhamdulillah kena tepi dengan stop loss yang nipis. Ini yang saya share di ruangan dalam kita punya signal channel lah. Kalau tuan-tuan nak join, boleh check kita punya ruangan komen di FNTV online kat situ. Tuan-tuan boleh PM Mimin kita cakap nak masuk sini channel, insyaAllah tuan-tuan kita sama-sama kita trade. So di time frame H4 kat sini kita dapat lihat price tengah buat base. So base ni berhati-hati, mungkin scalper short term adalah buy. So short term adalah buy sebab kita dapat lihat mungkin price dia nak buat reversal sikit lah. Macam ni dia sebelum dia sambung turun tu, dia buat kenaikan set. Ini bagi saya dia boleh naik
sekejap untuk test ke kawasan kena kapit yang masih belum test ataupun support yang sebelum ni lah. So untuk scalping buy, kita dapat setup yang cantik juga di sini. Sebab kita nampak base, kita confident sikit untuk entry. Kalau tak nampak base, saya tak tahu stop loss saya kat mana. Jadi saya tak berani nak tak TP di situ. Saya tak berani entry. So saya akan letak long position, tuan boleh letak buy, instant buy. Stop loss kita di bawah shadow 40 pip. TP kita dalam kita ambil kena kapit ni dalam 2.07 ratio kita dapat. TP kita 91 pip. Stop loss kita 44.3 pip. Jadi setup yang instant buy, insyaAllah bagi saya boleh sampai lah. At least untuk timing yang H4 ni. So kena kapit ni macam apa yang saya faham lah, biasanya dia akan retrace balik SFF. Biasa kita buat kajian sebelum ni. Kena kapit ni poin-poin yang dia akan patah balik kat situ ada orang kata kawasan hidden. Kalau kena kapit sell, dia akan kat sini ada orang kata ada kawasan supply kat sini. Kena dia buat kena kapit bawah ni ada kena buy, sell, buy. Kat situ ada kawasan demand. Untuk kawasan demand yang sebelum ni kita nak tanda kena kapit. So ini kena kapit yang cantik, satu kena sebatang panjang. So candle sebatang yang panjang dan ada satu candle sell. So di sini ada dia punya ada satu setup yang buy yang menarik lah. Tentang lepasan dia patah balik ke kawasan ni. Dia patah balik ke kawasan kena kapit dan press reject 1, 2, 3. Banyak kali. Ini bukan kali pertama tuan-tuan. Ini banyak kali kena kapit yang dahsyat. Ini setup kena kapit. So insyaAllah bagi saya memang ada rezeki sekiranya kita dapat setup buy untuk scalping macam ni lah. So TP tak boleh jauh. Setengah orang mungkin dia target resistance kalau nak pergi buy. Itu tak digalakkan lah untuk setup macam ni sebabkan price masih lagi dalam trend. Kita tak nampak lagi pattern head and shoulder ataupun double bottom untuk dia naik. Sekiranya ada dua-dua pattern ni, insyaAllah dia boleh sambung kenaikan dengan kita akan tengok lah. RSI pun bagi saya nampak macam versul lagi untuk GU ni. So RSI pun cantik lah. Dia nak masuk ke dalam 30. Jadi untuk buy adalah digalakkan pada masa sekarang ni. Target kita di kena kapit dah cukup. Tak perlu banyak-banyak sangat. Dan di sini kita akan tengok pada action sama ada dia mampu break kena kapit ataupun dia reject. Sekali ada reject, kita akan target balik sell kat sini. Boleh sifat cantik ya? Boleh cantik. So RSI kita memang cantik. Mood yang cantik-cantik kat sini. Dia baru nak masuk dalam 30. So bisa nak masuk RSI masuk 30 ni, biasanya dia akan buat sampai RSI ni naik ke oversold area, baru kita akan jadi setup sell. Macam price kat sini dia masuk overbought area atas 70 dan tuan-tuan perasan dia tak mampu break kawasan resistance lagi dan dia drop lama juga before dia drop. Dia buat pattern. Ni orang kata apa? Ini pattern divergent. Price naik tapi dia punya RSI berkurang dan apabila berlaku satu breakout sell yang dahsyat, kita dapat lihat pergerakan dia pergi mana? Atau PO. Jauh sampai jauh. Jadi GU dan EU ini adalah saya punya analisa lah. Jadi tuan-tuan yang rasa setuju dengan saya punya analisa pada malam ni, dipersilakan ikut dia share dengan kawan-kawan kita punya live pada malam ni, insyaAllah. Terusnya EU dengan EU. Ya betul. InsyaAllah saya akan pass ke C4F ikut C4F nak sambung buat analisa. Boleh, baik, terima kasih. Saya boleh buat satu lagi insyaAllah. Okey, saya akan buka saya punya Forex Factory. Okey. Alright, tuan-tuan sebelum tu nak beritahu dalam trading ni tuan-tuan kena ambil risiko. Risiko tu tuan-tuan cuba minimize ikut ratio masing-masing tuan-tuan. Jadi untuk stop loss kalau kena tu tak apa, stop loss tipis tuan-tuan letak TP tuan-tuan jauh sikit. Cari yang betul-betul logik yang boleh kena TP tuan-tuan insyaAllah.
Okay, saya nak buat AUD CAD lah. Tengok yang atas ni, kena pula. Alright, so bila macam ni keadaan AUD CAD, kalau tadi dia dah reject tu memang cantik sangat. Okay, tetapi sekarang dia sudah sampai area 50% sebenarnya. Kalau tuan-tuan perasan, dia sudah sampai area 50%. Nampak area 50%, area 50% dia sedang bermain. Jadi pen ni tak better. Rapu ya. Dah betul best. Dah simple Bagi kata nak pergi setup benda pada tak trade tak payah pergi setup. Tenang, Betul. saya simple. Merapu tu. Ya, Alright. Siapa ikut saya tu macam tu lah cerita dia. Okay, jadi alright, so tuan-tuan, nampak ada rejection. Rejection ni adakah rejection yang menipu ataupun betul-betul rejection? Kita kena lihat. Kita kena lihat sebenarnya. Okay, tuan-tuan tariklah Vipo hari ni. Kita pakai Vipo je lah tuan-tuan. Alright, so insyaAllah level 100 kalau dia boleh break dia akan sampai ke level ini. Okay. Jadi macam mana keadaan sekarang? Apa yang tuan-tuan rasa? Cuba tinggalkan di ruangan komen. Dia boleh break ataupun macam mana? Sekarang dia sudah break dengan body dan dia keluar ke biru. Jadi insya-Allah dia boleh sampai ke bawah. Jadi insya-Allah juga saya dapatkan satu signal yang pada saya insya-Allah valid. Okey. Kita letak TP tuan-tuan sampai 161. BE tuan-tuan cari tahu. Ini area BE yang sangat-sangat baik. Alright. So stop loss tuan-tuan janganlah terlalu tinggi ya. Sebab letak saja di atas 100 sini. Nampak? Tipis je. Kalau kena stop loss pun tuan-tuan tak rugi banyak pun. Sikit saja. Nampak Tapi agak bahaya atas sikit. Okey. Nampak kita back ratio back logik. Tuan-tuan. Okey macam tu. InsyaAllah tuan-tuan. Kenapa saya bagi ini? Sebab simple saja dia break level 100% dengan body dan di sini adalah area support yang sangat kuat. Jadi bila dia break support yang sangat kuat, maka dia akan cari support yang seterusnya iaitu di sini. Dan support yang paling valid yang belum lagi sama-sama test adalah di bawah ini. Tiba-tiba terus bersemangat. Semangat tu. Saya bagi ceramah tu. Saja sebenarnya bagi trader kita apa. Dia ada mabuk ni tengok dia kan. Okay, so tuan-tuan inilah logiknya sebab apa? Ini support yang sangat-sangat valid, yang sangat-sangat kuat di mana area high volume area. Okay, area sini tuan-tuan kena standby untuk letak BE. Nampak area-area sini tuan-tuan standby untuk letak BE. Sebab ini very high volume area. Okay, so yang paling logik adalah di sini satu BE tuan-tuan, lagi satu di mana tuan-tuan? Saya bagi lagi satu contoh BE, sekejap InsyaAllah. Okay, saya tarik sekejap. Kita boleh tengok BE lagi satu. Selain daripada yang tu, saya bagi tadi tu adalah di tuan-tuan. Alright. Okay, satu situ. Satu lagi di kita cari candle tapik yang agak cantik iaitu di sini. Okay, ini adalah area BE tuan-tuan. Okay. Saya nak delete dulu yang petak ni. Tengok apa sebab keliru banyak sangat kan dia punya apa ni. Ini dia. Alright. Macam itulah tuan-tuan boleh entry sell dan BE tuan-tuan di situ. Okay. InsyaAllah. Okay, kalau dia naik pun tuan-tuan kena stop loss lebar saja. Simple kan. Sebab stop loss sangat-sangat kena stop loss, kita cari setup lain sampai. Saya tak lain. Macam tu saya trading yang baru ni. Gentle saja sampai. Gentle saja. So ini apa ni? AUD AZD tu tanda dulu. Baik, itu saja sifat daripada saya. Oi. Satu lagi sampai. Satu lagi. Okey, satu lagi. Tapi stop sharing sebenarnya. Sharing lagi satu. Patah apa aja. Patah. Okey. Okey, terima kasih Sibel. Sekali lagi beri peluang pada saya. Okey. AUD USD. Boleh out pay out Out. Penny nampak di bawah out. Penny di bawah out. Ni out pula. Okey. So dia lebih kurang tak lari banyak AUD USD, AUD USD. Okey, selalunya macam tu. Alright. So bila nampak keadaan macam ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak trade? Okey. Yang pertamanya bila kita tengok keadaan dia menurun tuan-tuan, dia dah test 50% belum? Itu je kita nak kena tahu. Bila dah test 50% tak payah trade. Cari plan betul ini susah selamat lah betul saya setuju. Bila kata merapu orang ni. Okay, alright. So yang ni pun plan tak nampak cantik tuan. Kita kena mencari betul sebenarnya. Kenapa banyak plan dalam dunia ni? Kita kena mencari plan mana yang tuan rasa sesuai. Macam tu lah. Alright. So di sini pun dia nak test ni lah rugi sebab sikit sangat untung dia. Cari lagi.
Cari. Sampai saya nampak benda tu cantik. Alright. Sekejap, saya tengok dulu tuan-tuan ni. Kita kena pantau dulu. Sempat nak test pun tak sempat. Bahaya tak boleh. Tuan-tuan ni, euro dah nampak tau sekarang. Nampak tak? Ni dominan. Dia break, tapi break kecil lah. Sekejap tuan-tuan, saya buat misal sikit. Boleh sebab dah nak soalan lah. Sila sebenarnya. Tak boleh sini dan mungkin yang sama dia nak test ni tapi sikit lah. Tak review sikit tak apa. Euro supaya nak buat data dulu. So GBP, AUD. Alright, okay. So GBP, AUD kita cuba Okay, sebelum tu kita tengok dulu area kita kena ambil dia keadaan isu panjang lah kan tuan-tuan. Kita nak tengok area 100% dia sudah sampai betul titik dia. Maknanya lagi sikit mungkin dia akan patah balik untuk test, dia akan turun semula lah. Lalu macam tu lah. Tapi sebab dia sudah break. Jadi untuk tuan-tuan nak cari setup sell tu, pada saya, sekejap ya tuan-tuan, saya tengok dulu. Nak bagi tuan-tuan kena tengok dulu, tak boleh tu. Jadi Kita kena study betul je Pak. Jangan main tau. Betul kan. Kena study betul-betul. Jadi sini dominant candle. Sepatutnya kena break ke bawah baru dia strong. Tapi dia break ke atas so benda tukar jadi bullish. Mungkin sebab dia nak test. Pada saya tuan-tuan, untuk tuan-tuan nak sell boleh tau. Sebab pada saya dia boleh sampai. Sebab dia dah break 100%. Dia dah break 100% dia boleh sampai. So mungkin dia nak patah balik lah. Jadi tuan-tuan boleh buat sell limit lah. Sell limit di mana tu Pak? Di sini di area 100 ni. Area 100 ni kita buat sell limit. So stop loss tuan-tuan masih lagi 1% sebab dia break 100%. So total tak tipis lah dia punya stop loss dia tu. Okay, so sell limit dekat situ. Dia masuk sell limit kena stop loss mampu tak apa tuan-tuan, gentle ni kata gentle sebenarnya sebab dia break 100% lah, ni pun gentle. Okay tuan-tuan. So kita letak sell limit. Okay. Dekat area sini tuan-tuan nampak. InsyaAllah dia akan cuba test balik untuk area 100%. Sebab apa? Sebab di sini tidak letak saya cari satu. Nampak? Di sini satu area yang sangat cantik. Okey, itu sahaja. Itu sahaja tuan-tuan. Sekiranya sama, tuan-tuan boleh follow. Tak sama, tak boleh. Untuk sekarang ni siapa yang nak buy dulu boleh tau. Buy dulu. Kita sampai sini je lah. Rugi lah sikit. Tak jauh boleh pergi. Okay, tak apalah. Buat sell limit je tuan-tuan. Lebih bermakna. Lebih bermakna sebenarnya tau. Aduh, apa. Alright, terima kasih TVS. Itu saja daripada saya untuk pair yang saya rasa boleh dia bagi signal lah. Okay, baik. So kita akan review balik currency yang kita bagi tadi. Sebab masuk pukul 11 lah. Kita akan review balik. So untuk Euro USD dia buat penurunan sekejap lah. H1 pada sebelum tadi dia buat rejection kat sini. Ini antara rejection sangat kuat jugalah. Dapat lihat kat sini. Price tengah reject. So biar PRP saja, insyaAllah. Kalau Tuhan izinkan TP kita kena lah. Kalau tak ada TP tak apa. Sama dengan GU tadi saya rasa tengah turun sekejap. Tapi GU ni nampak ada harapan sikit lah untuk naik sebenarnya. Biasanya awal market memang macam ni tuan-tuan. Awal market maksudnya awal jam dia akan retrace dulu tempat yang dia break. InsyaAllah baru dia kita tengok nak naik biasanya insyaAllah dia naik lah. Selalu macam tu lah. Selalu macam tu. Untuk gold pula, uish, C4F gold. Yo. Ya Allah, C4F tak ada peluang dah bagi untuk entry buy. Terus dia pergi pump. Batang-batang tu. Tu saya cakap tu kan, kau nak naik tu, dia orang gila tu. Orang gila tu kan. Dia sampai atas kan tu kan, betul. Memang bahaya lah. Bahaya lah tuan gold ni. Kalau kita tarik Fibo pun sampai lah. Cuba Fibo sampai tarik Fibo tengok. Tarik Fibo sekejap. Fibo dari mana? Daripada situ. Daripada sini ke sini. Daripada hal label C4F standar tu. Yang dia dah break tu. Ini? Yang merah. Betul. Yang dekat yang break ni. Betul. Sampai bawah dah. Dia dah sampai 126 lebih dah. Sampai reject ke? Tarik bawah sikit. Dahsyat betul lah. Penangan candle ni Mother candle. Dahsyat tu.
Ada candle boleh pergi dari situ. 216 betul kena. Tepi. Ikut yang abang betul tadi tu. Dia break pada candle tu memang sampai lah. InsyaAllah. Ini trik-trik mana candle lah. Pada candle ni kadang-kadang dia bukan tanya, kadang-kadang dia tak kira juga. Dia kadang, tapi mostly boleh pakai lah. Mostly boleh pakai lah. Betul. UJ, ini saya tak share yang cantik. Sebab apa UJ saya tak share cantik. Ini 1, 2, 3 batang candle lah. So tuan-tuan boleh tanda Fibo pun boleh kat sini. Instant sell lah ni saya cakap. TP dalam 218 ni kat sini. InsyaAllah boleh TP tuan-tuan. UJ. InsyaAllah kita jangkaukan. Kita hanya merancang, Tuhan menentukan. Tiba kembali pakai jalan. Tiba-tiba pakai jalan dalam orang terus ni. Ada yang belum lawak hari tuan-tuan. Jadi nampak gold memang dahsyat je kan. Gold ni benda yang trader boleh buat duit pun dengan gold, melingkup pun dengan gold. Two in one dapat kan? Two in one. Betul. Siapa yang pandai trading gold tu memang boleh buat duit. Ya, macam GU. Kadang-kadang betul. Macam GU saya cakap tadi dia retrace balik. Ni dia reject balik. Sama dengan EU Arab dia balik. Ini dia retrace balik. Arab boleh sambung balik kenaikan. InsyaAllah. Ni kena kapit, banyak kena kapit ni. Dominan ni pun dominan dalam, dominan pada dua. Ni pasif naik. InsyaAllah bagi saya memang boleh naik lah. Tentang frame kecil, scalping. Okay, tuan-tuan yakin dengan analisa kita, InsyaAllah tak stop loss. Jangan lupa. Dan kita akan kembali pada hari Khamis untuk kita review Yaumul Khamis. Harap sikit je Harap sikit je Alright tuan-tuan, kita dah sampai di hujung rancangan tuan-tuan. Tuan-tuan terima kasih kepada yang mengikuti kami pada malam ni. Dan jangan lupa like MFM TV Online di Facebook, di YouTube, di TikTok. Kalau semua tempat-tempat tu tuan-tuan diminta untuk like kami boleh kongsi dengan kawan-kawan yang masih masih struggle ataupun masih mula nak belajar trade. Tuan-tuan boleh share dengan mereka. Untuk Telegram group dijemput lah semua masuk lah. Telegram tu link ada di ruangan komen. Betul, banyak sangat manfaat insya-Allah. Mudah-mudahan mana kita tahu tentang kita tak cuba, kita tak tahu, mudah-mudahan kita dapat sesuatu lah daripada situ insya-Allah. Okey tuan-tuan. Okey Safif, habis ya? Okey. Okey tuan-tuan, kita dah penghujung rancangan. So yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami, sekiranya tuan mendapati cetak kami sesuai dengan cetak tuan-tuan, tuan boleh ikut sekiranya ada percanggahan, tuan gunakan pendapat masing-masing. Kami sekadar membantu tuan-tuan, sekadar berbincang dengan tuan-tuan, insya-Allah. Okey, so kami mohon ampun sekiranya terdapat kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.